Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izhar bin Nozahari. Nombor metrik AA19038. So, untuk video ni saya akan menerangkan untuk lab activity 1 dan lab activity 2. So, untuk lab 4 ni saya akan mulakan dengan lab activity 1. So, kita tengok dulu pada lab activity 1. First, disuruh develop the diagram in a fluid sim software. Okey, untuk hidrolik, kita download fluid sim untuk hidrolik. So, ini ialah diagram yang telah diimplementkan ke dalam fluid sim, iaitu untuk pneumatik dan hidrolik. So, kita dapat lihat beza pneumatic circuit dengan electro-hydraulic circuit. So, kedua-duanya untuk electric diagram sama, dan yang bezanya pada pneumatic and hydraulic. So, dia menggunakan single acting cylinder, sama juga pada hydraulic, dan menggunakan solenoid of 3/2 way valve, sama juga untuk hydraulic 3/2 way valve. Okey. So, yang bezanya pada sini ialah menggunakan tank pada hydraulic, dan untuk fluid sim untuk pneumatic menggunakan air compressor. So, kita run dahulu untuk pneumatic. Okey, saya telah run, dan kita dapat tengok yang air pressure melalui daripada ni ke valve, dan di block pada valve. Kita dapat tengok piston tidak function. Okey, sebab tekanan udara tidak melalui dari valve ke acting cylinder. So, untuk ni kita dapat ini S1 ialah push button, dan 1B1 ni ialah limit switch ataupun kita panggil brake switch. Okey, so kita tekan dulu untuk push button. So, kita dapat tengok tekanan udara melalui daripada sini ke single acting cylinder, menyebabkan tekanan udara menolak piston ke depan. Okey. So, pada sini dia kembali kepada bentuk asal sebab dia menggunakan spring return pada single acting cylinder. So, kita dapat tengok untuk 1B1 apabila ni berada dalam keadaan limit dia, piston dalam keadaan limit, mencapai limit, 1B1 akan berada dalam keadaan normally open. Okey. So, dia akan brake system, menyebabkan current tidak lalu mana-mana jalan. Okey. So, kita tengok bila tekan push button. Okey. So, current akan mengalir, menyebabkan relay energize. K1 ni energize, menyebabkan K1 ni relay energize, menyebabkan K1 ni menjadi keadaan normally close. So, di sini akan menjadi circuit circuit penuh. Okey. Okey, so current akan mengalir di setiap sudut. Okey. So, circuit jadi lengkap lah. Okey, so seterusnya kita bagi pada hydraulic. So, untuk hydraulic, first kita akan run dulu. Okey, setelah run, kita dapat tengok hydraulic oil akan mengalir daripada sini ke tank. Okey, dia tidak akan melalui valve, menyebabkan piston tidak bergerak ataupun single acting cylinder tidak mempunyai hydraulic oil untuk menolak piston. Okey. So, sama juga dia menggunakan push button dan menggunakan limit switch ataupun brake switch. So, apabila kita tekan push button, okey, kita dapat tengok okey, bila kita tekan, kita dapat tengok hydraulic oil akan mengalir daripada valve dan terus ke single acting cylinder, menolak piston ke bawah. Okey. So, di sini sama juga macam sini pada electropneumatic circuit, dia akan tukar menjadi normally close. Okey. So,
So kita dapat tengok untuk 1B1 dia berkeadaan normally open apabila kita push button ditekan. Okey. Okey, berbeza dengan yang pneumatic apabila kita tekan push button sehingga sampai hujung baru dia terbuka. Okey. So sama juga keterangan dia, relay akan energize menyebabkan K1 dan K1 ni berkeadaan normally close menjadi normally open. Okey, menyebabkan current mengalui setiap sempat dan menjadi lethal lengkap. Okey. Okey, so kita dapat tengok beza kelajuan pada pneumatic dengan hidrolik. So kita tengok sini. Okey. Untuk kembali ke tempat asal sangat laju. Ni agak lambat. Okey. Okey. So okey, agak lambat di situ. Okey, so kita akan terus kepada soalan, observation dan question. So untuk observation, first Ditro briefly discuss the function of the two component. Okay, so yang ini pada hydraulic iaitu tank dan ini pada pneumatic iaitu air compressor. So tank is used in hydraulic system and the function is a fluid container to supply the system, which include a reservoir to protect any minor leakage and evaporation losses. The fluid expansion design allows entering the fluid to escape and help cool the fluid. So untuk air compressor is used in pneumatic system and is a pneumatic device that convert power using an electric motor, diesel or gasoline engine or others into potential energy stored in the pressurized air by one of several method, and air compressor force more and more air into a storage tank, increasing the pressure. So seterusnya kita akan pergi pada question. So untuk question 1, describe the difference between electropneumatic and electrohydraulic. So untuk electropneumatic, energy source dia menggunakan air compressor, dan untuk electrohydraulic menggunakan hydraulic oil. So untuk speed of response, kita tengok dah tadi kelebihan dia, electropneumatic laju dan electrohydraulic agak lambat, slow. Okay, so untuk question 2, describe an industrial application for electropneumatic and hydraulic. So untuk electropneumatic, the control of compressor air utilized as working medium uses electrical technologies. In addition, the mechanism utilized in the standard electropneumatic setup are electrical appliances such as solenoid, limit switch, relaying, valve and others. And a directional control valve uses electric power. So untuk electrohydraulic, automation technology ATI has introduced a valve, actuator and control in the area of the electrohydraulic control system, even when a power such a source is lacking. The device can be immediately connected to a linear, quarter turn, spring turn or double acting actuator for non-hazardous area rating service. The electric hydraulic system can also be delivered. And this circuit consists of a power module including an electric motor and receptacle hydraulic one-way pump, valve and component supply. Okay, so itu saja untuk lab activity 1. So seterusnya kita pergi kepada lab activity 2. So untuk lab activity 2, first dia suruh kita develop the electropneumatic diagram figure 2. Okay, ni figure 2 di dalam fluid sim. So ini ialah circuit pneumatic diagram dan electrical diagram, iaitu untuk electropneumatic. Okay, untuk lab activity 2 lah. So first thing first, dia menggunakan actuator single acting cylinder without spring return, dan kita menggunakan valve untuk 5/2 way. Okay,
solenoid, dan kita menggunakan air service. Okay. So untuk electrical diagram, kita menggunakan push button, limit switch, relay coil dan relay contact. Okay. So setting untuk ni kita untuk parameter kita menggunakan 200 mm. So sekarang kita pergi pada operation. So first kita akan run dulu. Okay. Kita dapat tengok tekanan udara melalui air service ke port 1 pada valve, terus pergi pada port 2 dan menolak piston ke kiri. Tekanan udara di dalam ni menolak piston ke kiri. Okey. So dia akan block pada port 4. So pada electrical diagram kita boleh tengok coil apa ni? Limit switch berkeadaan 1B1 ni berkeadaan normally close sebabkan oleh piston ke kiri. Okey. Dan current akan melalui menyebabkan relay K2 akan di-energize, menyebabkan relay contact K2 berkeadaan normally close. Okey. Dan seterusnya saya akan tekan pada 1M1. Okey, untuk tengok seterusnya. Okey. Saya akan hold untuk menerangkan proses. So seterusnya piston akan ke kanan, dari kiri ke kanan. Okey, menyebabkan relay limit switch berkeadaan normally close. Okey, dan current akan mengalir dan K3 akan energize, menyebabkan relay contact K3 berkeadaan normally close dan current akan melalui 1M2. Okey, menyebabkan valve daripada kiri menolak ke kanan. Okey. So seterusnya bila saya lepaskan, dia akan kembali ke tempat asal. Okey. So seterusnya kita ingin melihat pada relay coil K1. Okey. So untuk relay coil 1, kita akan menekan push button S1. Okey. Push button S1 ni lah untuk looping. Okey. Akan arus ulang alik. Okey, dia akan looping lah. Okey, so kita akan tekan. Okey. So kita dapat lihat relay coil K1 arus akan melaluinya dan energize, menyebabkan relay contact K1 berkeadaan normally close dan arus akan ulang alik daripada K3 ke 1B1 dan seterusnya, menyebabkan 1M1 ni pada valve akan menolak kiri dan ke kanan dan menyebabkan udara akan masuk dari kiri ke kanan dalam silinder. So piston akan menolak ke 1B1 dan 1B2. Okey. So itu sahaja untuk operationnya. Okey, apabila tekan balik push button, dia akan lepas dan kembali ke asal. So seterusnya saya akan menerangkan untuk lab activity 2, observation dan question. So untuk observation, soalan 1, state the name of component 1B1 and 1B2. So 1B1 kat sini ni kita tahu kita menggunakan limit switch. So untuk soalan 2, briefly discuss the function of 1B1 and 1B2 in this circuit diagram. So untuk function dia ialah if there are any pressure applied to the circuit diagram, the function 1B1 and 1B2 must be detection. For example, if the rod move to the left, it be normally closed because current will flow. Limit switch 1B2 will be normally closed and current will flow. It rod travel to the right, which is 1B2. So kita terus kepada observation number 3. So during simulation, a symbol with an error always appear next to the component in the electrical diagram.
Describe what do you understand when you see the symbol. So the error is appear when we run the circuit and the current flow across the switch next to the component. But if the switch is not running any current, the error is going to vanish. Okay. So seterusnya untuk question 1. Discuss the importance of component A in actual industry application. Kepentingan dia ialah nama dia as service unit. So kepentingan dia, the function of this system is to remove dust particle, moisture, humidity and others from the compressed air. There are several parts in an air service unit, which is also called an air preparation system. Okay, so itu sahaja untuk explanation lab activity 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiq Aiman bin Suzaha. Nombor metrik AA1900001. Okey, untuk lab yang keempat ini saya akan menerangkan lab activity yang ketiga. Okey, jadi kita akan lihat dulu soalan dia untuk lab activity yang 3. Okey, dan ini adalah soalan daripada lab sheet. Okey, terdapat dua diagram, iaitu pneumatic diagram dan electrical diagram. Okey, kedua-dua litar ni kita perlu buat ke dalam satu software, iaitu Fluxing software untuk pneumatic. Okey, jadinya dua litar ni saya telah siapkan dalam software tersebut, dan ni adalah litar tersebut. Okey, sama macam dengan lab sheet. Okey. Okey, sekarang saya akan menerangkan bagaimana litar ini beroperasi. Okey. Okey, sebelum itu kita perlu tahu, okey, di dalam litar ini terdapat dua switch, okey, iaitu deturn switch dan push button. Okey. S1 dan S2. Okey. Kedua-dua switch ini berkeadaan normally open. Okey. Okey, jadi first saya akan runkan terlebih dahulu. Okay, di sini kita dapat lihat arus mengalir, okey, yang warna merah ni. Okey, arus mengalir. Arus tidak mengalir di sini kerana switch S1 ni belum ditekan. Okey, dia dalam keadaan normally open. Jadinya litar ini tidak menjadi litar yang lengkap lagi lah. Okey, jadinya saya akan tekan di sini dan kita dapat lihat bagaimana hasilnya. Okey. Okey. Double acting cylinder ni bergerak kerana di sini semua maklumatnya telah mempunyai tenaga, mendapat tenaga. Okey. Yang menggerakkan ni adalah maklumat daripada proximity switch ni, okey, iaitu 1B1 dan 1B2 ni. Okey, jadinya double acting cylinder ni dapat bergerak dari kiri ke kanan. Okey, ini piston ni bergerak sebanyak 5 kali kerana dalam litar ini terdapat satu relay, iaitu relay counter. Okey, relay counter ni telah diset sebanyak 5 kali. Itu yang telah menyebabkan piston ni bergerak sebanyak 5 kali, okey, ke kiri dan ke kanan. Okey, untuk resetkan balik relay counter ni, kita perlu tekan switch S2 ini saja. Okey. Okay, sebelum saya tekan S2 ni, kita perlu buka balik switch S1, okay, supaya litar ini tidak menjadi litar yang lengkap lagi. Okay, jadi saya akan tekan S2, dan di sini kita dapat lihat arus daripada 0 volt dapat melalui relay counter dan terus ke 24 volt. Okay, dan menyebabkan relay counter ni dia telah di reset balik kepada 5.
Okey. Okey. Itu saja untuk operation. Sekarang untuk menjawab soalan observation. Okey. Untuk observation, tabulate the list of component used in figure 3. Okey. Jadinya setiap komponen dalam di circuit ini kita perlu senaraikan. Okey, jadi sekarang saya telah buat satu table dan ini adalah komponen tersebut. Okey. First, compressor air supply. Yang dua, air service unit. Yang tiga, 5 per 2 way solenoid and pathway valve. Okey. Yang keempat, double acting cylinder. Yang kelima, distance rules. Yang keenam, electrical connection. Okey, di sini terdapat dua, iaitu 0 volt dan 24 volt. Okey. Yang ketujuh, detent switch. Okey. Yang ke-8, brake switch. Yang ke-9, relay. Yang ke-10, magnetic proximity switch. Yang ke-11, mag switch. Yang ke-12, valve solenoid. Yang ke-13, push button. Dan yang terakhir, yang ke-14, relay counter. Okay. Untuk soalan kedua iaitu explain the function of S2. Okay. Balik pada circle, S2 adalah push button. Okay. Jadi dia tanya apakah function S2 ni. Okay. Function ni adalah in this circle, the function of S2 which is push button which is in normally open state. In usually when the push button is pressed, the current from 0 volt to the relay counter can flow and continue to 24 volt and cause the relay counter can be reset to its original. Okay, ini menyatakan function S2 ni untuk meresetkan balik relay counter. Okay. Okay, untuk soalan question pula, the position of 1B1 and 1B2 in figure 3 is different from figure 2 by referring to component A and B below are both type practical for 1B1 and 1B2 in figure 3. Explain your answer. Okay. Okay, untuk komponen A ni nama dia ialah limit switch dan komponen B ni adalah magnetic proximity switch. Okay. Jadinya ditanya apakah perbezaan dia lah. Okay. Ini jadinya saya telah tak jawapan dia. Komponen A is a limit switch. Its actuation generate an electrical signal that can trigger a response in the system. This component is also actuated mechanically. When another component responds mechanically, this limit switch will be trigger. Okay. Untuk komponen B is a magnetic proximity switch. This component is magnetically actuated, which means that if a magnetic field exists near it, it will respond by become actuated or not. Okay. Jadi itu saja daripada saya untuk aktiviti ketiga. Okay. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.